Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-40 pada sesi tahun 2021 ni, alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, thank you yang sudi share dan sebarkan Solehah punya link live hari ini. Hai, waalaikumsalam Kak Mas. Hai Kak Syawira. Hai Nadia. Hai Fatihah. Okey, alhamdulillah. Thank you yang sudi bersama di majlis ilmu petang ni. Tajuk kita hari ni adalah Nabi contoh ikutan yang baik. Ada banyak kategori yang kita boleh pecahkan bagaimana kita nak contohi akhlak serta peribadi Rasulullah supaya hidup kita sebagai orang Islam dan sebagai seorang mukmin yang bertakwa sentiasa dalam pemeliharaan, sentiasa dalam redha dan kasih sayangnya, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Su. Okey, apakah antara contoh ikutan yang patut kita laksanakan dalam kehidupan kita? Okey, Solehah bahagikan kepada 5 kategori utama. Bagaimana kita nak faham dan aplikasikan dalam kehidupan kita, kita praktis dalam kehidupan kita supaya sentiasa menjadikan Nabi serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan sepanjang zaman, insya-Allah. Okey, yang pertama adalah daripada segi aspek pemimpin. Rasulullah seorang pemimpin yang adil. Rasulullah seorang pemimpin yang sangat berdedikasi, yang sangat berjiwa kental dan sentiasa mengambil berat tentang hak hal-hal umatnya. So sebagai bagaimana kita nak aplikasikan dan nak praktiskan dalam kehidupan kita? Sebagai contohnya, kita letakkan dalam situasi negara kita lah. Dalam situasi negara kita, kita ada pemimpin dan kita sebagai rakyat. Seorang rakyat hendaklah patuh dan dengar cakap pemimpin selagi tak bercanggah dengan hukum ajaran Islam. So alhamdulillah, kita negara Malaysia ni merupakan negara Islam. So kita ada pemimpin yang seorang Islam. So kita hendaklah patuh dan taat kepada apa yang telah digubal oleh undang-undang negara, insya-Allah selagi tak menyalahi hukum agama Islam, kita follow dan insya-Allah kita hiduplah dalam negara Malaysia ni dengan ada banyak kaum, ada kaum Chinese, Indian, Malay dan kita saling bertoleransi, saling faham memahami, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Tapi jangan menimbulkan perpecahan sebab kita nak sebuah negara yang bersatu padu, sebuah negara yang menitikkan agama Islam dalam kita punya tata cara hidup, insya-Allah. So seorang pemimpin tu mestilah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang mengambil berat hal rakyatnya, seorang pemimpin yang penyayang, seorang pemimpin yang sentiasa prihatin, bukannya seorang pemimpin yang pentingkan diri, tetapi seorang pemimpin yang sentiasa berwibawa, menjadi seorang leader dan contoh kepada orang lain supaya sebuah negara dapat dilahirkan dalam keadaan suasana yang aman, damai sehingga ke akhirnya, insya-Allah.
Okey, tu yang pertama dari segi kepimpinan, dari segi pemimpin. Kalau kita sebagai leader pun, kita sebagai ketua dalam tim kita pun, kita hendaklah pantau keadaan anak-anak tim kita. Adakah mereka okey? Adakah mereka dalam keadaan sihat ke? Ada masalah ke? Kita jadilah seorang pemimpin dan leader yang saling bertanggungjawab. Jangan kita jadi seorang yang lepaskan tanggungjawab, pentingkan diri, hanya tahu kaut keuntungan semata-mata sehingga mengabaikan anak-anak tim di bawah kita. So, jadilah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, saksama, penyayang dan sentiasa prihatin terhadap kehidupan dan terus memberi manfaat dan sebarkan kasih sayang dalam kita punya suasana kehidupan dalam tim, negara, agama, bangsa dan seluruhnya, insya-Allah. Okey, yang kedua, bagaimana kita nak jadikan Nabi sebagai contoh ikutan sepanjang zaman dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah daripada aspek sebagai suami dan ketua keluarga. Rasulullah adalah seorang pemimpin dan ketua keluarga, seorang suami kepada isteri-isterinya, seorang ayah kepada anak-anaknya. So, inilah contoh yang diterapkan oleh Rasulullah. Rasulullah sentiasa adil. Di antara isteri-isterinya, Rasulullah ada ramai isteri. Rasulullah sentiasa menjaga perasaan isterinya, walaupun kadang-kadang ada timbul perasaan cemburu di antara satu sama lain, namun Rasulullah tak pernah pilih kasih. Rasulullah sentiasa berlaku adil terhadap isterinya. Dan selaku seorang suami, Rasulullah juga seorang yang romantis. Rasulullah seorang yang penyayang. Rasulullah sentiasa mengambil berat hal isteri dan juga seluruh ahli keluarganya. Rasulullah seorang pemimpin keluarga yang sangat-sangat patut kita contohi, sebagaimana bila seorang anak perempuan, putrinya Fatimah mengadu bahawa dia sangat penat. Lalu Rasulullah memberi cadangan kepada putrinya supaya khadam dan maid bukanlah penyelesaian untuk mengatasi rasa penat Fatimah, tetapi Rasulullah sarankan supaya Fatimah mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan untuk melakukan zikir Fatimah. Maka terjadilah dan wujudlah nama zikir Fatimah sampai hari ini. Tips untuk kita kekal cergas adalah daripada cadangan Rasulullah kepada putrinya, Sayyidatina Fatimah, insya-Allah. So, di sini kita nak tengok bagaimana seorang ayah tu, seorang pemimpin keluarga yang terbaik adalah bila mana dia prihatin terhadap anak-anaknya, dia prihatin terhadap isteri-isterinya, dia prihatin dan berlaku adil terhadap seluruh ahli keluarga. So, ini adalah contoh keluarga yang bahagia, di mana tiada perasaan dendam antara satu sama lain, tiada perasaan iri hati, tetapi saling bertoleransi, saling bertolak ansur dan saling memahami bahagian masing-masing. Sebab tu Islam sendiri menyarankan bila ada berlaku poligami, sentiasa berlaku adil, sentiasa menunaikan tanggungjawab dengan baik, jangan ada penganiayaan, jangan ada kezaliman antara isteri-isteri, tetapi berlaku adillah. Walaupun kita ada isteri satu ke, dua ke, tiga ke, empat, berlaku adillah antara kesemua isteri, kerana di situlah terletaknya tanggungjawab seorang suami. Seorang suami yang baik adalah sentiasa bertanggungjawab dan menjaga amanah yang telah Allah titipkan. Bukannya hanyalah kerana nafsu semata-mata, tetapi Islam menitik beratkan amanah dan tanggungjawab sebagai ketua keluarga untuk menjadi ikutan dan contoh sepanjang zaman. Kita boleh contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga adalah daripada kategori majikan. Rasulullah seorang yang sangat-sangat bertanggungjawab, yang sangat-sangat tegas, di mana dalam situasi sekarang ramai pekerja yang ada perasaan berprasangka dengan majikan. So, jangan wujudkan perasaan negatif dalam diri kita. Kita kena kawal emosi. Kita kena faham situasi kita yang ada majikan. Hormat majikan kita. Jangan jadikan majikan kita ni tempat kita melepaskan geram. Kita hormat dia. Sebabnya majikan berkongsi rezeki dengan pekerja. So, pekerja hendaklah menunjukkan attitude dan effort yang bagus dalam syarikat, supaya satu syarikat tu boleh grow dengan sangat cemerlang. Sebab tu antara majikan dengan pekerja kena saling berkasih sayang, kena saling hormat menghormati, kena saling bertolak ansur, kalau ada masalah berbincang. So,
Apa yang kita contohi daripada akhlak Rasulullah? Rasulullah setiap kali ada isu ataupun masalah di antara sahabat-sahabat, baginda selalu bermusyawarah. Sama juga bila dalam situasi majikan dan pekerja, kalau ada isu dan masalah di belakang tabir, hendaklah saling berbincang sehingga jumpa jalan penyelesaian. Kita guna kata sepakat, sebulat suara. Jangan duk kata belakang-belakang, jangan duk sebar-sebarkan fitnah, jangan duk tak puas hati sampai mengundang kepada fitnah dan aib orang lain. Sebabnya kita kalau nak hidup aman damai ni, kita kena saling bermusyawarah, kena saling tabayun. Jangan jatuhkan fitnah tanpa usul periksa. Sebab kadang-kadang bila kita dengar sebelah pihak, rupa-rupanya salah tanggapan kita, dah jatuh fitnah. Sebab tu bila ada masalah, pastikan kita berbincang dan dengar di kedua-dua belah pihak supaya kita dapat keputusan yang adil dan saksama. Dan Rasulullah sentiasa bermusyawarah. Rasulullah sentiasa menggunakan kata-kata yang lembut, menggunakan kata-kata yang penuh berhikmah dalam nasihat. Dia memberi nasihat kepada sahabat-sahabat dan tak pernah pun melemparkan kata-kata yang kesat. Even dalam emosi kita tengah tak stabil pun masih mampu bersabar dan masih mampu menunjukkan wajah yang manis. Bukannya kita terus bermasam muka, tetapi kalau kita nak bahagia, insya-Allah kita saling penuh kasih sayang. Kita hormat antara satu sama lain dan dengar pandangan masing-masing. Raikan pandangan sahabat kita, raikan pandangan anak tim kita, raikan pandangan antara satu sama lain supaya kita saling hormat menghormati dan jumpa penyelesaian kepada segala isu yang melanda, insya-Allah. So itu adalah contoh majikan yang baik dan kita nak terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita nak bahagia, kita nak berjaya, kita kena saling berbincang dan contohi teladan daripada Rasulullah yang sentiasa bermusyawarah. Okey, yang keempat. Aspek yang keempat adalah aspek pendidik. Rasulullah seorang pendidik yang sangat disegani. Rasulullah mengajarkan apa-apa ilmu kewibawaan, kepimpinan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, iaitu Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Saidina Osman, Saidina Ali. So, Rasulullah sentiasa melahirkan pelapis, di mana Rasulullah tahu saat baginda wafat nanti, perlulah Islam ni terus berkembang dan dakwah terus berjalan seperti biasa. Dan zaman sekarang ni, kita merupakan da'i, kita merupakan pendakwah asbab daripada sambungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada masa kini kita dah tak ada Rasulullah, dah tak ada para sahabat, tetapi sunnah-sunnah mereka masih hidup dalam kehidupan kita dan kita adalah umat akhir zaman dan kita adalah umat ikutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan sentiasa kita ikut dan follow. Rasulullah, kita berselawat ke atas Nabi, kita ikut sunnah Rasulullah, kita hidupkan segala apa yang Allah suruh perintah buat. InsyaAllah kita lakukan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu Al-Quran sendiri diturunkan kepada baginda Rasulullah kerana Al-Quran tu adalah mukjizat yang besar dan merupakan ilmu yang sangat luas di dalamnya untuk kita hayati, untuk kita pelajari setiap masa, insya-Allah. So jadilah seorang pendidik yang sentiasa menjaga adab dengan ilmu. Sebab tu dalam tim Solehah pun, Solehah sentiasa menekankan adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebab dengan pendidik, kita kena jaga adab berguru. Kalau kita tak dengar cakap guru kita, kita melawan cakap guru, dah jadi anak murid yang derhaka, bagaimana kita nak dapat ilmu yang berkat? Sebab tu, para sahabat sentiasa menghormati Rasulullah, sentiasa mendengar saranan dan ilmu daripada Rasulullah untuk dijadikan pedoman sepanjang hayat. Sebabnya, segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar-benar belaka. Kerana Rasulullah sifatnya Al-Amin. Rasulullah sentiasa bercakap benar. Rasulullah sentiasa bercakap jujur. Rasulullah seorang yang tabligh, menyampaikan. Rasulullah seorang yang fatonah, bijaksana. So disitulah akhlak-akhlak Rasulullah dihidupkan kembali dan diduplikasi oleh para sahabat yang merupakan pelapis untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Dan di sini kita pada hari ini, kita yang sedang berdakwah, kita yang sedang sebarkan kebaikan, jangan putus asa, terus sebarkan kebaikan kerana kata-kata kita walaupun hanya sepotong, insya-Allah itu adalah dakwah. Kita sebarkan kebaikan akan mengalir pahala kita sehingga akhir hayat. Sebab tu, jangan putus asa dalam berdakwah.
Jangan putus asa dalam berdakwah, kerana orang yang berdakwah ni pahalanya mengalir tak putus-putus, dan insya-Allah akan diganjarkan pahala serta syafaat di hari akhirat kelak. Kita akan dapat tiket untuk masuk ke syurga. Cuma sabar, sebarkan kebaikan, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Insya-Allah Islam dapat berkembang dengan pesatnya di muka bumi ini, insya-Allah. Dan kategori yang terakhir adalah Rasulullah adalah tokoh korporat yang sangat disanjung oleh seluruh dunia. Sebab tu bila kita ada masalah, kita contohi daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ni sentiasa dikenali oleh satu dunia. Tokoh korporat yang sangat dikagumi. Kerana Rasulullah ni banyak berjaya dalam peperangan, seorang yang sangat-sangat baik akhlaknya, peribadi yang sangat indah, sentiasa merendah diri. Tak pernah Rasulullah cakap besar, tak pernah Rasulullah ada sikap negatif, tetapi kerana Rasulullah ni adalah maksum. Sebab tu setiap kali kita nak sandarkan sesuatu apa yang kita buat, kita sandarkan kepada akhlak Rasulullah. Kita renung kembali. Kenapa Rasulullah adalah merupakan Rasul yang terakhir, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah adalah Nabi yang sangat dikasihi Allah. Rasulullah akan dimasukkan ke syurga. So ini adalah kerana Rasulullah adalah Nabi yang paling dihormati, ahli korporat yang saling disebut-sebut kerana akhlaknya, kerana peribadinya. So kalau kita nak berjaya menjadi seorang yang sentiasa orang kata sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, kita hendaklah contoh akhlak Rasulullah. Kerana akhlak Rasulullah ni sangat-sangat terpuji, sangat-sangat boleh kita contohi dan menjadi role model kepada seluruh umat Islam. Tak kira bangsa, agama, semua patut contohi akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak langkah Rasulullah yang sentiasa berdakwah hingga akhir nafasnya. Di hujung nyawanya pun masih menyebut ummati, ummati, ummati. Betapa Rasulullah sangat kasihkan kita sebagai umatnya. So banyakkan selawat, kerana bila kita banyak berselawat, insya-Allah Rasulullah akan kenal kita adalah umatnya di hari akhirat kelak. Okey, sama-sama kita berselawat, gandakan selawat kita, cabar diri kita untuk buat lebih baik daripada hari semalam. Insya-Allah hari ini adalah lebih berkat andai kita selalu berselawat dan hidupkan sunnah Rasulullah hingga akhir nafas kita, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.